Salam sejahtera Prof. Nama saya Sho Yiwan dan saya akan membentangkan tentang projek akhir bagi LMCP 1112 iaitu Falsafah Pendidikan Islam. Tajuk yang diberi ialah, jika anda menjadi seorang guru atau anda sedang mencari guru, terangkan guru yang bagaimana anda impikan. Dalam pembentangan saya akan menunjukkan tentang kepribadian guru, tugasan guru dan juga kaedah asas pengajaran bagi seorang guru yang cemerlang. Sebagai seorang guru yang cemerlang, guru tersebut haruslah mempunyai peribadi seperti mempercayai terhadap Tuhan dan juga berakhlak. Seorang insan yang mempercayai Tuhan adalah seorang yang sentiasa mengingati Allah kerana Allah yang mencipta kita. Dan juga semua manusia adalah baik sebagaimana yang dicipta Allah dan juga seorang yang mempercayai Tuhan dapat membezakan yang baik dan juga yang tidak memanfaatkan. Seorang guru yang berakhlak akan memberikan hikmat dengan ikhlas, menjalankan tugas dengan adil dan juga menjadi rahmat kepada sekalian alam. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang tugasan guru. Seorang guru yang cemerlang haruslah mengajar ilmu pengetahuan, memberi tunjukan yang tepat dan sah, menjadi motivasi bagi pelajar, membangunkan bakat pelajar, dan juga membentuk akhlak pelajar. Yang pertama, seorang guru yang cemerlang mestilah mengajar ilmu pengetahuan, kerana perjalanan orang berilmu ke syurga akan dipermudahkan. Darjat manusia yang berilmu juga akan ditingkatkan oleh Allah. Ilmu-ilmu sains dan maklumat juga menjadi pendorong kepada pengabdian kepada Allah. Seterusnya, seorang guru yang cemerlang mestilah memberi tunjukan yang tepat dan sah. Petunjuk dan penerangan yang jelas adalah untuk memastikan para pelajar berada atas jalan yang sah dan tepat. Dalam pendidikan Rabbani, Al-Quran dan hadis menjadi asas. Seorang guru yang cemerlang juga menjadi motivasi bagi para pelajar untuk menerokai dan menyelidik ilmu-ilmu dalam sesuatu pendidikan. Guru juga haruslah memotivasikan pelajar supaya meneliti fenomena alam sekitar untuk kegunaan diri sendiri. Tambahan pula, seorang guru yang cemerlang mestilah membangun bakat pelajar dari segi akidah dan iman, pengetahuan dan kemahiran, jasmani, kecenderungan dan keistimewaan pelajar dan juga akhlak. Akhir sekali, seorang guru yang cemerlang mestilah membentuk akhlak pelajar. Pembangunan akhlak adalah amat penting kerana Rasulullah diutus untuk menyempurnakan kesalihan dan kemuliaan akhlak. Akhlak yang buruk merupakan dosa dan juga dibenci oleh setiap orang. Contoh-contoh akhlak yang baik termasuklah mentaati perintah Allah dan Rasul, suka menolong orang, berinisiatif, memimpin masyarakat, suka bekerjasama dan juga berbuat baik kepada ibu bapa. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kaedah asas pengajaran yang boleh digunakan oleh seorang guru yang cemerlang. Pertama, kaedah menyoal. Kaedah ini digunakan untuk mendorong murid untuk berfikir. Kedua, beransur-ansur. Kaedah ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang ilmu pengetahuan yang baru dipelajari. Ketiga, kaedah berulang-ulang. Kaedah ini dapat menegaskan ingatan murid terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. Keempat, kaedah menyentuh jiwa dan fikiran. Kaedah ini dapat berubah perangai atau sikap yang tidak bagus yang terdapat dalam diri pelajar. Kelima, kaedah bercerita. Kaedah ini digunakan supaya tidak membosankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Keenam, kaedah syarahan dan khutbah. Kaedah ini digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kerana pelajar hanya dapat berfokus selama 9 minit sahaja. Kaedah ketujuh ialah lukisan dan lakaran untuk kekalkan minat murid terhadap ilmu pengetahuan yang disampaikan. Kaedah 8 ialah demonstrasi. Kaedah ini digunakan supaya murid boleh nampak lalu belajar. Kesembilan, kaedah halakah. Murid boleh belajar melalui kawan-kawan dalam sesi perbincangan dengan kawan-kawan. Kesepuluh, kaedah guru menjadi contoh teladan bagi para murid. Ini kerana murid akan memerhati dan mencontohi gurunya. Kaedah terakhir ialah kaedah belajar sambil membuat. Kaedah ini adalah untuk memastikan ingatan murid lebih mendalam terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.